Jadi hari ini kita nak berbicara mengenai manfaat aktiviti sihat bersama anak-anak bersama dengan tetamu kita di studio merupakan seorang pensyarakanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Dr. Nur Syuhaidah Muhammad Kadri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mulakan doktor. Tadi sebelum siaran kita ada sebut kan, generasi kita ni sudah berbeza. Kalau dulu kita dengar mak-mak kita ada anak 5 orang tu dengar macam biasa. 6 orang, kalau kat kampung 10 orang. Tapi sekarang kalau kita dengar 6 orang dah lain. Besar 3 orang kan. Generasi juga berbeza. Dulu cuti sekolah kita pergi bermain. Aktiviti fizikal. Sekarang semua dengan gadget. Kecanduan gadget itu berlaku di zaman sekarang doktor. Kita boleh mulakan dengan situasi itu, perbezaan generasi itu dan juga kecanduan gadget ini sendiri. Okey. Ya, saya setuju itulah. Zaman kita dulu mungkin kita lebih kepada aktiviti fizikal, panjat pokok, mandi sungai ya. Dan kanak-kanak zaman sekarang pula dia lebih tertumpu di dalam rumah ya. So tak banyak aktiviti luar dan kadang-kala telefon itu menjadi sebahagian daripada hidup mereka lah, habit, dia jadi habit. So kanak-kanak ni sebenarnya dia punya tingkah laku ni adalah dipelajari dan setelah dipraktis. So kalau setiap hari kita bagi telefon ya, so satu masa nanti susah untuk kita ambil balik phone tu kan, untuk kita sorokkan phone kan, susah, dia akan mengganggu tingkah laku anak. So jadinya sebenarnya kanak-kanak ni dia memerlukan ibu bapa ataupun orang yang bermain bersama mereka. Ya, jadi sebagai ibu bapa, ni kita cerita tentang cuti sekolah kan ya. So bila berada di rumah tu, luangkan masa yang berkualiti dengan anak-anak, cuba jauhi daripada gadget ni lah. Ya, kita lebihkan interaksi bersama anak-anak, bermain bersama anak-anak. Even kalau kita tengok TV pun mungkin kita boleh menonton bersama-sama anak-anak. Ya. Okey. Jadi kalau dikatakan melakukan aktiviti bersama dengan anak-anak ini juga, setiap kelas peringkat umur itu dia mempunyai keperluan dan juga kehendak yang berbeza. Jadi mungkin doktor boleh suggestkan ataupun cadangkan apa di antara aktiviti yang bersesuaian mengikut peringkat umur ini. Permainan ini juga perlu mengikut perkembangan kognitif kanak-kanak itu sendirilah. Kalau untuk kanak-kanak yang lebih kecil, mungkin kan permainan yang lebih berunsurkan sensori motor. Sensori motor maknanya kita sebenarnya ibu bapa boleh saja menggunakan peralatan yang berada di rumah, di dapur contohnya, tepung, air, ya, kita boleh main. Tu semua permainan-permainan ni sangat baik untuk koordinasi mata dan tangan anak-anak ya, untuk latih dia punya sensori supaya kadang-kadang ada kanak-kanak dia takut kan nak jejak pasir ke rumput kan. Sensori itu sangat penting sebab waktu itulah anak-anak sebenarnya mengenal perbezaan tekstur ya, itu membantu dalam perkembangan kognitif kanak-kanak itu. Itu adalah untuk peringkat awal lah. Peringkat pertengahan pula dia lebih kepada bermain secara olok-olok. Olok-olok tu maksudnya kita main macam masak-masak doktor macam tu kan dekat rumah. So mungkin kita boleh bermain bersama-sama anak-anak lah. Itu peringkat umur tu. Mungkin yang lebih besar sikit mungkin kita boleh lebih fokuskan kepada macam bersosial ataupun board game ke yang kognitif, problem solving, strategi game, memory game. Banyak sebenarnya yang kita boleh buat di aktiviti di rumah. Dan sebenarnya dekat rumah pun kita boleh je buat aktiviti yang mengemas rumah ya, gotong royong. Mungkin kalau hari biasa tu kita tak adalah sampai nak cuci tingkap ke kan, cuci kipas, menghias rumah tu. So bila kita libatkan anak-anak dalam aktiviti macam ni, dia memberi macam sense of belonging kepada anak-anak tu. Keterlibatan dia menjadikan dia dia tahu this is my home ya. Saya kena kena terlibatlah sekali kan dalam menguruskan rumah. Bagaimana pula ibu bapa nak mengawal ketidaktentuan emosi anak-anak? Anak-anak ni kadang-kadang kalau kita bagi ini, kita rasa betul, tapi dia tak nak. Itulah mula emosi memberontak. Betul. Ada satu, memang ada kanak-kanak yang ada satu tahapnya, dia lebih kepada autonomi. Maksudnya semua dia nak buat sendiri kan. So dia punya idea itulah yang terbaik. Contohnya kan. And sebenarnya kita susah nak jangka perubahan tingkah laku kanak-kanak ni. Kadang-kadang dia boleh tiba-tiba beremosi kan. So sebenarnya sebagai ibu bapa, dia punya tips yang
paling penting is don't join their chaos. Jangan kita join sekali. Bila anak tu tengah meragam, mak ayah pun turut meragam kan. Turut naik angin, marah kan. So tips dia yang pertama adalah tenang dulu. Tenang. Ya, tenangkan sebab kita rasional, kita dewasa, kita lebih rasional. So bila kita tenang, bercakap dengan nada yang baik, ya, kita explain untuk anak dengan secara rasional. Kenapa tak boleh macam ni. That is the way of parenting lah sebenarnya. Kalau macam tadi aktiviti yang doktor kongsikan itu secara amnya, secara awam. Tapi bagaimana pula untuk kanak-kanak yang mungkin hyperaktif dan juga kanak-kanak yang tak boleh nak fokus ataupun kita sebut sebagai ADHD ni. Jadi apa antara aktiviti yang bersesuaian untuk mereka? Okey, kanak-kanak yang ADHD ni mereka lebih sensitif kepada macam rangsangan yang terlalu banyak. So kita try to avoid aktiviti yang ada rangsangan yang terlalu banyak. Contohnya avoid bawa anak-anak ini ke tempat yang ramai orang, bising. Kanak-kanak memang tak suka, dia akan tantrum lah, dia akan mudah trigger tantrum dia. Dan kanak-kanak ADHD hyperaktif pula sebab dia ada tenaga yang banyak kan. So boleh juga, saya sarankan juga untuk bawa anak-anak ke tempat yang rekreasi yang luas, yang boleh kanak-kanak ini menghabiskan energi dia bermain. Contohnya berenang ke, ya, bermain bola, berlari. Itu semua adalah aktiviti-aktiviti yang sesuai lah untuk kanak-kanak ADHD. Bagaimana pula ibu bapa yang menyusun aktiviti anak-anak itu cuti sekolah ini? Pagi kelas piano, tengah hari kelas ini, petang pergi kelas silat pula, macam penuh. Seolah-olah ibu bapa ini mengharapkan kesempurnaan daripada anak-anak. Bagaimana, doktor? Dalam merancang aktiviti yang sihat ni maksudnya not only physical but mentally as well. Kan mental juga kena sihat, sejahtera. So pilih aktiviti yang boleh menumpukan terhadap dia punya emosi juga. Pilih aktiviti yang digemari, yang interest. Kalau kanak-kanak tu seronok, so of course dia akan menaikkan mood kanak-kanak, ya, kurangnya tingkah laku bermasalah. So kadang-kadang kita kena penglibatan tadilah, libatkan anak-anak dalam perancangan tu sendiri. Adik prefer yang ni ke yang ni, contohnya kita bagi choice kepada anak-anak, dan sambil tu kita pun boleh explore lah apa dia punya talent, minat dia, bakat dia dekat mana, ya. Kalau tadi Ridwan kata ibu bapa tu susun jadual terlalu padat dengan aktiviti-aktiviti, tapi ada juga ibu bapa yang hanya mahu menumpukan kepada pendidikan teori semata-mata, akademik saja, kerana mereka merasakan bahawa aktiviti-aktiviti lain seperti hiburan ataupun sukan itu tidak akan membawa apa-apa manfaat kepada mereka. Jadi bagaimana doktor melihat kepada perkara ini? Saya melihat cuti sekolah ni yang paling dinanti-nantikan oleh anak-anak lah. Kita rasa zaman kita belajar dulu pun waktu ni sangat dinanti-nantikan, sebab waktu ni lah kita boleh lari daripada rutin persekolahan tu kan. So setelah macam dah lama kita belajar, ya, tumpu perhatian dan tenaga dalam pembelajaran dan pengajaran ni, why not kita bagi anak untuk relax, untuk beristirahat lah, berehat kan. And make sure dia tak nak stres lah. Kalau kata cuti, kalau kita pun kalau cuti diberi kerja kan, tiba-tiba bos call pula kan. Tapi bagaimana sebenarnya aktiviti ini penting untuk membentuk karakter dan juga peribadi anak itu? Ya, betul. Melalui aktiviti yang dibina, yang diplan bersama anak-anak, banyakkan aktiviti yang menyumbang secara perkembangan holistik. So kita kalau kita tumpu kepada kognitif, belajar sahaja, itu hanya kognitif sahaja. Ya, bagaimana pula dengan perkembangan fizikal, ya, fizikal. Mungkin kita boleh libatkan anak dengan banyak sport aktiviti, ya, aktiviti fizikal, dan perkembangan sosial, bergaul, ya, aktiviti yang bersosial dengan kawan-kawan ataupun saudara mara, ya, sepupu, ya, macam tu. Untuk anak-anak yang sudah pun hampir meningkat dewasa, mereka ada perubahan emosi, mereka akan rasa memberontak. Kalau kita bercakap tentang anak-anak umur 11-12 tahun ini, bagaimana doktor? Emosi memberontak sebab mereka sudah mula mengenal dunia, sudah mengenal ada rasa bibit-bibit cinta antara kawan-kawan. Itu perkara normal berlaku. Jadi kadang-kadang mereka memendam rasa itu, doktor. Betul.
interaksi itu yang paling penting. Mungkin kita boleh adakan macam perbualan yang terbuka. Perbualan terbuka, perbincangan terbuka bersama anak-anak. Itulah. Ya, mungkin kita boleh berborak, berkongsi pengalaman-pengalaman positif ya dengan anak-anak. Mungkin waktu itulah kita boleh macam heart to heart kan, macam bertanya ya apa. Mungkin selalunya kita terlalu sibuk kan, kita dah terlalu sibuk bekerja. Kita terlalu waktu yang kita ada dengan anak-anak tu terlalu singkat ya. So mungkin kita boleh ambil kesempatan cuti sekolah ni untuk mengeratkan emotional bond tu. Ikatan emosi dengan anak-anak lah, terutama yang tengah dewasa, remaja sebab waktu ni kawan-kawan lebih signifikan kan, lebih mendengarkan kawan-kawan. So waktu ni lah kita kena luangkan masa dengan masalah anak ya, pengalaman-pengalaman yang mereka lalui contohnya ya. Dan mungkin kita boleh juga kena pasti emosi anak tu, ya, emosi anak, dan mungkin kita boleh juga mengajar anak cara untuk handle emosi-emosi yang negatif dengan cara yang positif. Saya suka bila doktor mengatakan heart to heart itu tadi. Tapi anda kata anak itu merupakan karakter dia seorang yang introvert, yang tidak mahu bercakap, suka menyendiri. Bagaimana, apa cara terbaik sebenarnya untuk kita berkomunikasi dengan anak-anak ini? Sebenarnya parenting ni dia daripada kecil. So bila kita before we correct them, we have to connect with them. So bila kita rapat dengan seseorang, of course setiap cerita kita akan bercerita kan, setiap apa yang terjadi hari ini kita akan cerita. So sebenarnya daripada peringkat awal lagi sebagai ibu bapa, kita perlu sangat cakna lah dengan apa yang anak-anak kita lalui. So bila kita pick up anak sekolah, kita kena tanya apa yang terjadi hari ini. Contohnya setiap malam mungkin sebelum tidur mungkin kita boleh ada interaksi lah, perbualan bersama anak-anak ya. So untuk cuti sekolah ni mungkin kalau mana yang rasa macam ada gap ya dengan anak, mungkin inilah waktu yang sesuai untuk kita merapatkan hubungan dengan anak-anak ya. Sebab lagi satu, bila cuti sekolah kan, biasanya kalau kita pun kita akan ingat memori yang terindah waktu zaman kanak-kanak kita adalah berjalan-jalan bersama keluarga ya, memori baru sebab dia mencipta memori baru, especially kalau kita pergi ke tempat-tempat yang baru so mungkin kita boleh juga mengambil kesempatan ini untuk membawa anak-anak untuk bercuti di tempat-tempat baru dan mencipta memori baru dengan anak-anak dan untuk merapatkan hubungan. Ke ibu bapaan doktor, jangan menjadi ibu bapa kepada mereka tetapi menjadi kawan kepada mereka. Betul. Macam mana tu doktor? Untuk peringkat remaja 14 tu kita memang dah sepatutnya kita dah menjadi kawan. Menjadi kawan tu apa role sebagai kawan? Sebagai kawan kita ambil berat kan. Kita berkongsi masalah. Ya, that is our role. And avoid lah guna macam jangan malukan anak-anak di depan orang contohnya. That's the thing. And then mungkin melalui berborak itulah, berborak dan kita membuat something bersama-sama, aktiviti keluarga, makan bersama-sama. Itu semua adalah untuk mengeratkan hubungan antara anak dan bila doktor menyentuh mengenai makan, ialah musim cuti sekolah ni jalan-jalan tak boleh lepas daripada makan, Ridwan. Tapi kalau kita tengok kes obesiti di kalangan kanak-kanak ini memang menakutkan dan begitu dahsyat. Tapi masalahnya Ridwan, doktor, kalau kita tengok di media sosial, ibu bapa suka pula anak mereka ni besar sebab nanti netizen komen comelnya. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak mengatasi masalah ini? Sebab kita nak aktiviti yang sihat, bukan yang sehat. Ya, sihat tu juga kepada kesihatan lah kita perlu menitik beratkan. Sebab ibu bapa adalah orang yang paling perlu bertanggungjawab ke atas kesihatan anak-anak itulah. Ya, especially kalau kes obesity terutamanya. So sebagai ibu bapa kalau dah ada simptom-simptom tu kita dah kena aware itu dan bukan comel ya. Itu penyakit. Ya, obesity. penyakit. Jadi untuk mengawal diet kanak-kanak dan segalanya itu memerlukan orang kata pengetahuan ibu bapa itu sendiri untuk memahami anak-anak itu sendiri. Dari segi diet dan juga fizikal, dari segi pemakanan. Kita tak bagi anak memberontak sebab nature dia orang suka manis dan sebagainya. Dari segi pemakanan bagaimana doktor? Sebab tu saya katakan parenting ni dia kena mula daripada awal. So daripada awal lagi kita make sure makanan yang diberikan kepada anak-anak itu adalah makanan-makanan yang berkhasiat. Kita galakkan anak-anak makan makanan yang berkhasiat. Dan sebagai ibu bapa kita kena lebih kreatif
Dalam memilih permainan pun kita kena kreatif kan. Dalam memilih makanan untuk anak-anak pun kita perlu kreatif. Mungkin ada cara-cara yang kita boleh membuatkan makanan tu nampak sedap kan, membuat sayur tu macam nampak sedap kan. Ya, jadi anak-anak ini sebenarnya cerminan kepada ibu bapa dan juga pendidikan ini perlunya bermula daripada peringkat awal lagi supaya hasil dan juga impaknya kita boleh lihat seawal usia mereka masih lagi muda. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nurul Syuhaidah Muhammad Kadri, pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, sudi berkongsi bersama kita semua berkenaan dengan apakah aktiviti sihat yang boleh dilakukan ketika mengikuti sekolah ini bersama ibu bapa dan juga anak-anak. Baiklah. Ya.